مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Yang saya hormati dan dikasihi Imam serta seluruh sidang jemaah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi perkongsian kita berkaitan sahabat Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kita sambung di mana kita berhenti. Setelah itu Sa'id bin Amir berhijrah ke Madinah dan berdamping dengan Rasulullah SAW. Beliau juga menyertai baginda dalam peperangan Khaybar dan siri peperangan lain selepas itu. Apabila Nabi SAW menemui ilahi yang meredainya, Sa'id tetap menjadi pedang tajam yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kehidupannya merupakan model unggul dan gemilang bagi mukmin yang membeli akhirat dengan harga dunia. Beliau juga model bagi individu yang mengutamakan keredaan dan ganjaran Allah berbanding runtunan nafsu syahwat dan tuntunan jasmani. Kedua-dua orang khalifah kenal benar dengan kejujuran dan ketakwaan Sa'id bin Amir. Mereka mendengar nasihat, bahkan mengambil pandangan beliau. Jadi ada beberapa pengajaran di sini, tuan. Pertama, Sa'id bin Amir ni dikenali sebagai di antara sahabat yang membeli akhirat dengan harga dunia. Maksudnya segala yang dia perolehi di dunia ini, yang dia miliki di dunia ini, dia gunakan sebagai alat untuk supaya di akhirat nanti dia dalam keadaan dirahmati dan diredai oleh Allah. Berbeza dengan kita, yang kita kena teliti, kita masih keliru di antara apa yang dikatakan alat dan matlamat. Macam Sa'id ni dia jelaslah bahawa segala yang kita miliki di dunia ni semua alat, bukan matlamat. Diri kita ni alat, diri kita ni maksudnya fizikal kita ni alat. Begitu juga bahagian diri kita yang bersifat rohaniahnya. Pemikiran kita alat, emosi kita alat, nafsu kita alat, hati nurani kita alat. Kalau di luar tu rumah kita alat, kereta alat, hatta seluruh ahli keluarga kita tu juga alat. Isteri kita alat, anak kita alat. Alat untuk digunakan bagi mencapai matlamat. Matlamat kita ada dua saja yang telah ditetapkan, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk menghambakan diri kepadaku. Maknanya semua yang Allah beri pada kita, sama ada diri kita atau benda yang berada di keliling kita tu, patutnya dijadikan alat untuk meningkatkan kehambaan kita kepada Allah. Tapi kita kadang-kadang keliru. Kerana alat ni kita tak kisah pun tentang matlamat. Matlamat sebagai hamba tu. Misalnya kalau kita benar hamba Allah,
sesudah kita syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jagalah solat kita. Tapi kadang-kadang kerana kononnya nak meningkatkan kualiti diri kita, hatta kadang-kadang belajar pun sampai tinggal solat. Ramai je orang kadang masa tengah sedang belajar tu sibuk belajar, sibuk buat tugasan ataupun assignment yang pensyarah bagi tu sampai tak belajar, tak solat. Tak solat. Kalau solat pun ujung-ujung waktu. Itu bukan kualiti hamba yang baik. Kadang-kadang minta maaf kerana kita menguruskan yang alat tadi, kereta kita perlu servis, kan? Kita pun pergi hantar kereta servis, sampai sembahyang Zuhur pun dekat nak masuk asar. Sedangkan patut kereta tu sebagai alat untuk kita boleh melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah tadi. Apa tugas utama hamba Allah? Jangan tinggal solat. Itu bersyukur. Banyak tugas kita sebagai hamba Allah, tapi sesudah kita syahadah, tugas utama kita ialah jangan tinggal solat. Kadang-kadang menguruskan anak, menguruskan isteri, ni dekat nak raya ni. Nak pergi beli baju raya, solat tercabar juga. Keluar lepas Zuhur keluar, lepas ni nak beli baju apa semua, na'udzubillah, takut Zuhur pun lewat, asar pun lewat. Lebih malam, Zuhur terpas, asar terpas. Sebab alasan kadang-kadang kita tengok syaitan pekena kita. Baju ni macam dah tak boleh nak bawa solat. Itu pun kita keliru. Tak boleh itu pasal apa? Dia tak boleh Aziz, kalau ada najis ya. Tapi kalau sebab apa berbau, sebab peluh, itu tak apa, itu bukan najis. Itu bukan najis, peluh bukan najis. Tapi kerana tak sedap bau ketiak ni. bau ketiak bukan najis. Nak menguruskan yang semuanya masuk dalam kategori alat tu sampai kita sebenarnya tinggalkan matlamat utama kita, iaitu sebagai hamba Allah. Kemudian satu lagi matlamat hidup kita ialah sebagai khalifah Allah. Kita ada tanggungjawab ke atas agama ni, ke atas agama ni, iaitu ke atas agama Islam. Tapi kadang-kadang kita urus diri kita tak peduli pun agama kita ni. Kita tak peduli pun, na'udzubillah. Orang nak tulis apa kalimah Allah dekat stokin pun tak kisah. Bahkan ada orang nak bertegas, ini jangan main-main, ini jangan main. Ada pula orang Islam yang nasihat, sudah-sudahlah. Seolah-olah orang yang nak mempertahankan kalimah Allah macam lebih-lebih pula. Seolah-olah orang yang nak mempertahankan kalimah Allah tu macam oportunis, orang yang mengambil peluang untuk kepentingan peribadi. Itu semua ada masalah, keliru. Sedangkan jawatan yang kita ada tu juga alat. Jawatan tu patut gunakan untuk jadi khalifah Allah. Kata apa, kita kerja dengan kerajaan, kita jadi pengarah. Kita tanya, macam mana kita guna jawatan kita sebagai pengarah tu untuk jaga agama Allah ni? Contoh, untuk pastikan surau dan masjid ni diimarahkan. Setahun sekali je ke kita buat program apa? Katalah kita jadi pemimpin besar bagi masyarakat. Setahun sekali je kita kempen orang untuk datang surau masjid. Tak selesai. Tu Allah tak tanya lagi berapa kali kita datang surau masjid. Kan? Kalau tak dapat tiap-tiap waktu pun bersyukur, ada azam. Hari ini subuh aku miss, tak dapat datang surau atau masjid. Zuhur miss, asar miss. Maghrib tu atau isyak tu paksa dia kita. Mudah-mudahan dengan
azam yang begitu, di akhirat besok lepas lah kita. Tak boleh datang 5 waktu. Pastikan setiap waktu, setiap hari sekongkong satu waktu mesti ada kita solat dekat surau ataupun masjid. Atas niat, masa kita berjalan tu, kita melaksanakan tugas dakwah kita. Secara apa? Dipanggil apa? Lisanul hal. Sebagai khalifah Allah ni maknanya kita kena pastikan syariat Islam ni sentiasa kita war-warkan kepada semua orang, termasuk orang yang dah beragama Islam, lebih lagi orang yang bukan beragama Islam. Macam mana nak war-war? Kalau nak pergi syarah, tak mampu kita nak pergi syarah ke setiap rumah. Tapi itu lisanul makal, secara apa, lisan, secara bercakap. Tapi kita boleh buat kerja dakwah ni sebagai khalifah ni melalui lisanul hal. Kita berjalan niat wahai ke wari? Wari ya? Kita kata nak pergi masjid ke, pasang niat. Memang kita nak pergi solat berjemaah tu, tapi pasang satu lagi niat, aku ni nak berdakwah. Kan kita pergi tu ada orang nampak, betul? Ada orang, bukan kita nak menunjuk, tapi orang nampak nak pergi surau dah dia, nak pergi masjid dah dia. Pergi surau, pergi masjid, orang ingat apa pun juga. Nak pergi solat lah, ataupun nak pergi dengan kuliah, ataupun mungkin ada benda baik yang dia nak buat kat surau masjid tu. Kan kita berdakwah, kuang-kuang di akhirat lepas. Kita, setiap hari kita buat kerja sebagai khalifah Allah. Serentak tu, kerja sebagai, kita pergi ke masjid tu, kerja sebagai khalifah Allah selesai, kerja sebagai hamba Allah pun kita selesaikan. Datang surau, selain daripada kita sembahyang, datang masjid selain daripada kita sembahyang, buat kerja sikit, apa tu, tengok sampah ada, kutip lah, masuk dalam tu sampah. Sebab apa? Kita tahu, Islam kata kesihatan tu penting, kebersihan tu penting. Jadi dengan niat kita nak tunjuk kepada semua orang, khususnya yang bukan Islam dan tidak ketinggalan yang Islam. Ramai juga orang Islam tak jaga kebersihan, tak jaga kesihatan. Jadi kita jaga benda tu. Jadi tuan-tuan, itu baru kita menggunakan dunia ni, alat-alat yang Allah beri dalam dunia ni untuk membeli kita punya akhirat. Tak akhirat apa yang kita nak beli? Banyak. Kita nak beli apa? Nak beli syurga ni, kan? Nak beli syurga. Dan dia punya mahar sekarang lah. Mahar dia dekat dunia ni kita cari. Kalau dah meninggal dunia tu tak ada peluang dah. Tuan Jamal, dekat dunia ni cari dia punya mahar. Dia punya mahar guna semua alat, iaitu diri kita dan apa yang ada di sekeliling kita, untuk laksanakan tugas sebagai khalifah Allah dan juga sebagai hamba Allah. Kita ada kepintaran, gunakan sebagai alat untuk jadi hamba Allah dan khalifah Allah. Kita ada kereta, ada rumah. Jangan tertipu tuan-tuan. Jangan benda tu hanya untuk manfaat dunia saja. Kereta hanya untuk manfaat dunia, tapi tak ada nilai akhirat. Rumah untuk manfaat dunia, tapi tak ada nilai akhirat. Macam mana tak ada nilai akhirat? Bila kita tak atur alat-alat ini untuk kita beribadah kepada Allah dan juga jadi khalifah Allah. Kawan kita alat juga. Jadi berkawan tu biar bawa ke akhirat. Misalnya apa? Kadang-kadang kita berkawan, dah masuk waktu kita nak ajak dia, jom pergi solat, berat kan? Saya tak kata orang lah, kadang-kadang berat. Tapi ada satu cara. Macam mana dia? Kita pergi solat. Tak payah cakap apa-apa, kita Assalamualaikum, kejap. Mungkin dia tanya, nak pergi mana Zam? Solat. Itu tak cakap dengan dia, jom. Berat kadang, tak apa. Dengan kita pergi sekejap nak pergi solat tu, lepas solat balik. Balik, pergi jumpa dia, sembang lah. Tapi kalau ada kekuatan, tengok dah larut sangat, dah pukul 4 suku member kita ni tadi tak bergerak je.
Cakap dah sikit, ingatkan solat. Tuan-tuan, sebab di akhirat esok kita semua kena tanya. Saya kena tanya, tuan-tuan kena tanya. Kalau ada orang dalam taman kita, dalam karya kita masih tak sembahyang, walaupun kita dah sembahyang, kita tak tinggal sembahyang kita. Ada anak isteri yang tak sembahyang, kita tanya lagi. Siapa pegang jawatan lagi berat? Siapa? Siapa pegang jawatan lagi berat? Tapi tak boleh pula, tak ada orang pegang jawatan mana ya? Oh ya, sebab aku tak bawa, berat dia berat. Tapi kita selebihnya kita minta Allah bantu kita. Jadi tuan-tuan, begitu Sa'id, dia guna apa yang ada pada diri dia dan diri dia untuk beli akhirat. Dan kita kena contoh ni benda tuan-tuan. Buat setakat yang kita mampu. Selebihnya Allah tahu kita tak mampu dah. Okey. Suatu hari beliau datang menghadap Umar bin Al-Khattab yang baru dilantik menjadi khalifah. Kata Sa'id, "Wahai Umar, saya berpesan kepadamu agar gentar dengan Allah dalam menguruskan hal ehwal rakyat. Jangan sekali-kali kamu gerun dengan manusia dalam menunaikan hak-hak Allah. Janganlah kata-katamu tidak bertepatan dengan perbuatan, lantaran perkataan yang terbaik adalah perkataan yang sejajar dengan perbuatan. Wahai Umar, prihatinlah terhadap urusan rakyat yang dipertanggungjawabkan Allah kepadamu, sama ada yang dekat maupun yang jauh. Sayangilah mereka sebagaimana kamu menyayangi diri dan keluargamu. Lindungilah mereka daripada perkara yang tidak diingini, sebagaimana kamu tidak ingin ia menimpa diri dan keluargamu. Bergelumanglah dalam kebenaran dan jangan gentar dengan celaan dalam menegakkan hukum Allah." Lalu Umar bertanya, "Siapa yang mampu melakukan perkara tersebut, wahai Sa'id?" "Ia mampu dilakukan oleh individu sepertimu, yaitu individu yang dilantik oleh Allah mengurus urusan umat Muhammad, sedangkan tiada perantara antaranya dengan Allah." Jawab Sa'id. Ini tak berlaku akhir zaman, tuan-tuan. Bila katalah saya jadi masuk pertandingan masuk jadi calon lah dalam pilihan raya, katakan untuk rebut kursi Dun Tanjung Bidara, saya menang. Lepas tu apa orang buat pasti datang, orang ucap tahniah aja, tahniah YB, tahniah YB, tahniah YB. Ada berapa orang agaknya cakap macam ni pada YB yang menang, macam Sa'id cakap pada Sayyidina Umar? Tak ada, tak percaya. Ustaz Firdaus tahu tanding, kalau Ustaz Firdaus menang, orang datang ucap tahniah aja. Lepas tu dia datang lagi sekali. Untuk apa, Puan Aziz? Nak mohon, boleh tak ni? Ada tak ni? Ada tak bulan ni? Ada tak bulan? Lepas tu bila kita tak bagi, dia hantam. Aku menyesal betul undi dia. Kan? Aku pangkah dia dulu. Yang dia menang tipis tu, yang tipis tu undi aku tu. Patutnya datang juga macam ni. Saya masa dilantik jadi pengurusi MNJB, kan, Masjid Nur Janatul Bahri. Orang ucap tanya, saya kata tolong doa, tolong doa, tolong doa. Tak berani saya nak cakap alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya aku jadi juga pengurusi Masjid Nur Janatul Bahri. Kan? Tapi semua orang datang apa-apa ni ucap tanya, kan. Kalau ada orang datang ni macam Sa'id ni, bersyukur kita. Tapi air zaman ni payah, kan? Cuma kita akuilah memang payah. Cuma saya balas,
turun doa sikit, turun doa sikit. Berat tuan, berat kan? Sampai Saidina Umar kata, Said, mana ada orang mampu nak buat macam kau cakap tu? Tapi Saidina Said kata, boleh. Allah dah pilih kau. Allah dah pilih kau. Apa maksud Allah dah pilih kau tu? Saidina Umar minta tak nak jadi khalifah. Saidina Umar tak minta. Saidina Umar tak minta. Saidina Abu Bakar tak minta. Semua sahabat tak minta. Ada sahabat minta. Abu Zar Al-Ghafari dia minta nak jadi pemimpin sebuah kawasan lah. Rasulullah tak bagi. Masa tu zaman Rasulullah dia bagi. Sahabat Rasulullah dia tak pernah minta. Tak pernah minta nak jadi khalifah. Saidina Abu Bakar tak pernah minta. Saidina Umar tak pernah minta. Saidina Osman tak minta. Saidina Ali tak minta. Yang khulafa ar-rasyidin tak minta. Jadi dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Bila dipilih oleh Allah tu saya kata boleh. Jadi akhir zaman ni ramai orang minta. Minta. Itu yang menakutkan. Jadi saya nak ingatkan diri saya tuan-tuan, jangan minta. Dan saya memang tak minta nak jadi pengurusi. Tak minta jadi pengurusi. Jadi saya harap, ya Allah, bantulah. Yang kita takut bila kita minta. Bila kita minta, bahaya tuan-tuan. Kalau tak minta, selamat. Imam minta tak nak jadi imam? Tak, okey, selamat. Kalau bila aku jadi imam, orang lain tak layak, baik. Kan? InsyaAllah satu syarat ya tuan-tuan, yang kita boleh ikut, tapi akhir zaman ni bayarlah. Macam mana? Betul. Kan kita kena masuk calon dalam pilihan raya, kan? Jangan minta nak jadi calon, orang suruh jadi calon, betul? Lepas tu pergi kempen, jangan kata pilih saya. Pergi kempen macam biasa je, kan? Pergi kempen ni, tuan-tuan, tanggungjawab sebagai yang berhormat ni berat, kan? Bapa orang macam ni. Dia mesti dibantu. Tak payah sebut pun, pilihlah saya. Itu serah pada Allah ya. Tapi mana ada orang kempen macam tu Aziz? Tapi kalau Aziz jadi calon, kempen macam tu. Pegang, jangan minta. Dan besok ada pemimpin hebat akhir zaman, dia tak pernah minta, iaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul, dia tak minta, tapi dia dipilih oleh Allah. Dan semua orang terima dia. InsyaAllah dia boleh kembalikan kebenaran Islam ni. Tak apalah. Kalau dah minta, akhir zaman ni ramai minta, nak jadi pemimpin, dia kena buat macam yang saya cakap ni. Yang penting dia kena jaga hak Allah dan juga hak orang lain. Bukan hak dia. Hak dia dah jatuh nombor berapa? Mungkin nombor 3. Hak Allah, hak rakyat. Ni, seorang pemimpin, semua ni adalah amanah kepada dia. Tak maaf kan? Kalau ada, tapi banyaklah istighfar kalau kita dah pegang jawatan. Katalah dalam taman ni, kalau dalam taman ni ada satu keluarga tak makan, agaknya siapa yang mula-mula kita tanya besok dekat akhirat? Pengurusi taman lah. Pengurusi taman. Selepas pengurusi taman, siapa dia? AJK Persatuan Penduduk. Memang kena tanya. Pengurusi taman, dia dah bagi tugas. Ada sektor-sektor. Ketua sektor tu kena tanya, mengapa dia tak bagi laporan? Jangan pula lepas ni semua letak jawatan. Tapi nak cerita bahawa memang kena buat kerja. Kalau tak buat kerja, kena tanya. Ni puasa ni, kita tak tahu ada tak penduduk kita yang mungkin berbuka dah 20 hari dah, berbuka kurma dengan air sejuk.
Lepas tu dia datang lah kot-kot dekat surau ada buat buka. Tak ada buka. Kat masjid ada buat buka. Ada 15 orang je punya bajet. Semua amanah kan. Ada tak anak orang taman kita ni dapat peluang belajar dekat universiti. Tapi kerana tak mampu bayar yuran, tak boleh sambung belajar. Dan kita pun buat tak kisah je. Lebih malang kalau dia dah beritahu kita, kita pun carilah sendiri. Saya pun, anak saya 11 semua saya usaha sendiri je, tak ada. Jadi tuan, hak Allah. Apa hak Allah lagi? Yang secara tidak langsung dah jadi amanah pada kita. Ini ya, surau, masjid kan, nak kena jaga. Lepas tu image Islam tu kita nak kena jaga. Kita mengaku kita Islam, tapi kita tak jaga image Islam. Contoh kita ambil contoh mudah ya. Rumah kita ya Allah punya orang tengok belum masuk lagi rumah tu. Ya Allah, ini rumah ke apa ni? Ini rumah ke apa? Kalau orang dulu saya ingat kat kampung ni ada seorang cikgu, namanya Cikgu Hashim. Ya Allah, anak dia salah seorang jadi apa, sampai pangkat Major General Tentera Udara, Datuk Amir Rashid. Kenapa juga? Dia duduk kat Pasir Gembo. Rumah dia tu tanah Pasir Gembo ni dulu memang Pasir Gembo lah. Sekarang orang dah tambah kan. Rumah dia tiap-tiap hari kalau petang tu dia akan sapu. Sapu pasir tu licin licin. Kalau malam ada orang datang kawasan rumah dia pijak, memang dia bangun pagi dia tahu ada orang datang ni. Tai ayam tak ada ke atas tangga rumah. Saya ingat lagi salah satu kata-kata dia. Dia bercakap pada mak saya cerita. Mak saya kata, Cikgu Hashim, kalau dia kata kalau aku datang rumah orang, aku tengok kat tangga pun ada tai ayam, tak aku minum air kat rumah dia. Sebab dia kata apa? Kalau kat tangga pun ada tai ayam, kat dalam tu tak tahulah macam mana. Walau kita bawa imej Islam, rumah kita ya Allah tak bersih, luar dalam tak bersih. Katalah, saya tak tahu tuan-tuan ada pengalaman tak? Ada orang bukan Islam datang rumah kita. Kan? Sebab jadikan kelaziman tuan. Bila ada tetamu nak datang, walaupun rumah kita tu rasa dah bersih, pergi cek. Tetamu nak cek kat mana, Kori? Tandas, pergi cek tandas, tengok apa tu. Dia telefon, kawan dah telefon ni. Dah telefon, nak datang rumah, nak singgah. Katalah dia bukan Islam. Kalau di Islam pun kita kena macam tu jugalah. Pergi cek tandas dulu, cek, bersihkan selipar kalau tak ada nak berus jam. Sebab dah ada rasa lumut tu, ambil selipar yang tu bawa keluar tu tak ada. Sebab jangan bila dia nak minta masuk tandas ke, kita alamak masuk tandas dia fail. Sedangkan bila dia masuk tandas tu, boleh tak kita sampaikan mesej Islam ni jaga kebersihan sampai dalam tandas tu. Baru-baru ni ada kawan saya datang, dia bawa topi Cina tu. Tiba-tiba dia nak guna tandas pula. Kan? Nasib baik dah kita bersih kan. Tapi buat macam tu tuan-tuan, sebab di situ ada hak agama kita. Walaupun itu rumah kita, tapi ada hak agama kita. Sebab kita pakai topi I am a Muslim. Saya ni seorang Islam. Jadi bila orang datang rumah kita, oh ya ada Islam tu. Ada Islam tu. Maksud dia kebersihannya dari segi kalau nak jamu ke orang, air pun pastikan cawan tu bersih tuan-tuan. Jangan ambil mudah ya. Lebih lagi kalau nak bagi cawan yang ada berbunga-bunga sikit. Kadang-kadang kita basuh ke atas je jangan. Basuh ke atas, kat bawah tak basuh. Kat bawah apa dekat
Daki. Orang makan nasi tengok apa saya dengar tu, kalau dia ni teliti tu, daki. Jadi tuan-tuan, kita kena jaga diri kita, jaga apa yang ada di sekeliling kita yang nama alat tadi, sebab dia ada bawa imej Islam. Dan imej Islam itu amanah yang Allah letakkan ke atas kita supaya dijaga. Sebab kalau nak marah orang pun, cara marah orang Islam macam mana juga? Cara marah orang Islam ada maki sumpah serana tak? Tak ada. Orang Islam dia marah, tapi confirm Islam tak suruh kita maki dan sumpah serana. Nak marah boleh, tapi macam mana cara kita marah kalau orang Islam? Marah dengan kasih sayang. Tu dia. Macam mana marah dengan kasih sayang? Macam mak dan ayah kita marah. Mak ayah kita marah, kita dah jadi mak ayah. Kita dah jadi mak sebagai mak ayah, kita marah anak kita, ada tak rasa benci dalam tu? Tak ada. Dalam tu semuanya yang ada apa? Kasih sayang, nak selamatkan anak kita ni. Betul? Nak selamatkan kita. Dan pasti kita, kalau orang dulu-dulu dia cakap, kalau nenek saya dia cakap apa? Saya nakal dulu, keluar pagi balik petang. Makan semua kat luar atas pokok jambu, nasi, itulah makanan kan. Balik petang, nenek saya tu bertuah punya budak. Bertuah punya budak. Saya tak pernah kena maki dengan nenek saya. Nakal je no, bertuah punya budak. Pagi petang mau balik. Kau tak lapar? Kau tak kau. Itu lapar ni. Makan. Marah dengan kasih sayang. Jadi kalau kita boleh praktis tu, insya-Allah itulah yang Islam tu. Tapi di luar sana apa? Kita tak jaga. Bila kita sebagai seorang Islam kita marah, kalau ada maki, sumpah serana, menghina orang, tu tak boleh. Contoh katalah saya marahkan Nizam, kalau orang macam kau ni tak ada susah, kau tak ada, aku tak heran lah. Kamu pula pergi. Orang Melaka kan dia ada ujung dia kan. Kalau paling tidak mana kata pergi mampus lah. Pergi jahanam lah kau. Itu semua tak boleh. Akhirnya itu menyebabkan apa? Ukuah renggang. Ataupun kalau dengan adik-beradik, silaturahim pun renggang. Sedangkan jaga ukuah, jaga silaturahim itu wajib. Kata macam kita ni, kita puasa ni, kita semayang, tapi kita tak jaga ukuah dan silaturahim. Allah terima tak semayang kita tu? Ada. Habis. Puasa-puasa, semayang-semayang, tapi tak ke mana? Pasal masalah ukuah dan silaturahim tak ada. Itu sebab saya ingat salah-salah ustaz saya, dia kata kalau kita buat kerja sampai pecah ukuah, berhenti buat kerja tu. Contoh kita nak buat kerja mengecat lah. Kerja mengecat ni kita nak buat, asalnya harus saja, tapi kerana nak mengecat ni kita bergaduh, dah, jangan mengecat. Jangan mengecat. Sebab ukhuwah itu lebih wajib, silaturahim itu lebih wajib. Katalah kita adik-beradik nak buat gathering lah nak buat gathering. Seorang nak buat program dekat Penang, seorang nak kat Johor. Bergaduh pasal nak Johor Penang, Johor pun. Dah, tak payah buat. Sebab jaga ukhuwah itu lebih wajib, jaga silaturahim itu lebih wajib. Tapi kadang kita buat berdorik kan Abang Long tu, dia ketegak ikut dia je. Dah berapa kali dah. Dulu dia nak buat, kita nak buat dekat Melaka, dia nak buat kat Negeri Sembilan, kita ikut dia. Tahun ni kita nak buat kat Johor, dia nak buat kat Penang. Nak ikut dia je. Dah peduli lah. Dia tak datang seorang pun tak apa. Kita ada 8 adik-beradik, biarlah dia seorang. Salah tu. Lebih baik tak buat. Tapi kan kita buat je, betul? Buat. Yang maklum pun satu hal je, kan? Ikut dia je. Jadi tuan, jadi
Hak Allah ni secara langsung tak langsung. Secara langsung kita kita kena jaga syariat. Semayang. Tapi selalu disyaratkan semayang ni bukan untuk Allah pun. Kalau kita tak semayang, Allah tetap hebat tak? Kita tak semayang, Allah tetap hebat. Allah tetap maha sempurna. Kita tak puasa, Allah tetap maha hebat. Semayang ni untuk kita juga. Sebenarnya puasa untuk kita, bukan untuk Allah pun. Tapi secara tak langsung itu ada hak Allah di situ kan. Kita kena faham tu. Dan yang menakutkan juga apa sains kata, janganlah kata-katamu tidak bertepatan dengan perbuatan. Cakap biar serupa bikin. Sekarang ramai tak? Cakap lain buat lain. Lepas tu dia kata engkau jangan dengar, jangan ikut cakap aku ni. Kan? Jangan kau tengok aku ni, aku memang tak semayang lagi, tapi aku suruh semayang tu kau semayang lah. Tak boleh begitu. Dia dalam Islam yang diingatkan, kalau kita baca Quran memang ada ayat ingatkan, jangan kita cakap tapi kita tak buat. Yang paling berat lagi orang macam yang mengajar-ngajar ni lah, yang berceramah-ceramah. Ceramah sedap macam kita mestilah mengimarahkan masjid. Ataupun kadang kita jadi penceramah, tuan-tuan banyakkan bersedekah. Rupa dia apa pun tak sedekah. Kan? Kan? Tabung bergerak. Kalau tak masuk tabung bergerak tu, pergilah tabung yang tak bergerak tu. Tapi kadang itu masalah. Kita suruh orang bersedekah, kita tak bersedekah. Kita suruh orang datang masjid, kita tak datang masjid. Kita suruh luruskan saf. Bila kita jadi makmum, masa jadi imam kemain kita kan, luruskan saf, rapatkan saf. Bila dia jadi makmum, dia tak rapat saf pula. Itu semua cakap tak serupa bikin. Ni tuan-tuan, majlis ilmu datanglah. Kali dia pun tak datang. Dia tak datang. Lagi apa? Bila kita ada mesyuarat, kita mesti on time. Masa tu dia jadi pengurusi. Bila dia jadi IJK, dia yang tak datang on time. Masa dia jadi pengurusi, setiap biro kena buat laporan. Bila dia jadi ketua biro, dia tak buat laporan. Banyak tuan. Contoh, kalau kita dekat rumah kita dengan anak-anak kita kata apa? Dia kata apa? Jangan tak baca Quran. Kita pun tak baca. Kita pun tak baca. Asyik tengok TV je. Bila nak baca Quran, salah anak kita tengok kita qiyamul lail, rupa tengok TV. Lepas satu siaran. Habis. Dan paling menakutkan apa? Benda tu tak baik. Tapi kita masih teruskan. Kita kata ni bulan Ramadan ni, selain daripada kita berpuasa, jangan tak pergi tarawih. Betul? Kalau pergi tarawih tu biarlah sampai habis, sampai imam selesai baru kita balik. Dapat pahala macam kita mendirikan ibadah sepanjang malam. Tapi tuan-tuan, kita tak kata orang, tapi kita kena cek diri kita. Ada tak? Banyak tak lagi perkara yang kita cakap tapi kita tak buat. Kita cakap tak buat. Bahaya tuan. Banyak-banyak bertaubat. Dan kita azam lagi berapa hari lagi kita nak puasa? InsyaAllah. Ini hari ke-20 kan? 20 kan? Lagi kita minta lagi 10 hari lah. Kan? Kita boleh puasa 30 hari. Kita baiki azam, minta ya Allah bagilah kita hidayah dan taufik agar kita dapat baiki kualiti diri kita dan kemudian terus istiqamah tuan. Sampai mati. Ini bukan kerja bermusim, ini bukan kerja Ramadan saja, tapi selepas Ramadan ni kita selalu dah kita cakap tu,
Selalu Ustaz ingat, apa yang kita lalui masa Ramadan ni, kita perlu teruskan. Ramadan ni adalah madrasah untuk mendidik kita. Tapi setiap tahun ramai orang gagal. Lepas habis Ramadan, ya Allah. Lepas tu berdoa lagi. Masuk apa? Rejab, doa. Ya Allah, nak Ramadan. Sungguh-sungguh doa. Masuk Syaban, ya Allah, bagilah kami Ramadan. Sampai Ramadan. Tapi alhamdulillah ada perubahan dah. Dekat surau kita pun ada perubahan. Maknanya sampai malam tadi pun masih ramai lagi. Dekat masjid pun masih ramai lagi. Alhamdulillah, kita harap lagi ramai. Dan kita doa sama Tuhan. Habis Ramadan pun kita istiqamah. Datang semayang berjemaah di masjid surau. Macam kita ni ada. Kadang ke sini, kadang saya faham lah kan. Kadang kita tak pergi surau, kita pergi masjid. Kadang kita pergi surau. Cuma macam imam dia tak boleh lari lah. Kalau pakat-pakat dengan imam, boleh gini-gini. Tapi kita harap lepas ni kita istiqamah. Dan saya ingat gini, saya lepas ni puasa tuan-tuan. Jangan tinggal dah puasa Isnin, Khamis dan hari putih. Azam. Supaya kalau kita tak tahu hidup itu macam mana, di hujung kita sakit ke apa. Tapi kalau sakit pun, tapi kalau sebelum tu kita dah istiqamah, kita pergi surau, masjid, kita puasa, kita baca Quran. Kerana kita sakit, kita tak dapat buat benda tu, pahala masih dapat lagi. Itu yang kita nak jaga. Masa sihat ni istiqamah tu penting tak? Sebab kalau dah sakit, tak boleh pergi, Allah bagi juga. Oh, syukur ni dulu masa sihat memang dia pergi sembahyang jemaah, memang dia pergi kuliah. Oh, ni dah sakit tak dapat pergi. Ada markah lagi. Tapi kalau masa sihat tak pergi, tak istiqamah, masa sakit menyesal lah kan. Sebab masa sakit patut duduk terbaring pun dapat pahala. Memang tak nampak sekarang, tapi besok akan nampak. Kan? Bila nampak? Bila nak mati tu dah nampak. Kita masa nak mati tu dah nampak macam-macam lah. Kan? Yang kita nak, masa wal-gharah tu, Allah dah buka hijab, nampak dah syurga mana kita nak pergi. Allahu Akbar. Itu dah habis roh. Kita sebenarnya orang tak dengar. Cepatlah uruh aku. Hantar. Sebab kisah hidup akhirat ni tuan-tuan, masa pengakhiran kita di dunia tu, kalau dah diberikan perkhabaran baik, dia akan terus baik. Tapi masa nak gharah tu, nak cabut nyawa tu nampak neraka punya gambaran. Masuk dalam tu teruk, dia makin teruk. Kemuncaknya masuk neraka lah. Tapi kalau masa nak habis nyawa tu, nampak dah Allah buka hijab. Oh, ini taman syurga yang kau akan pergi. Oh, itu roh tu minta suruh diuruskan. Cepat. Dan kehidupan kita di sana tuan, kalau masa meninggal tu husnul khatimah, dia insya-Allah. Dan cari peguam bela tuan-tuan. Cari peguam bela kita. Siapa peguam bela kita yang boleh bagi syafaat? Di antaranya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah puasa dan juga kita punya kecintaan pada Al-Quran. Jadi ahli Quran tuan-tuan. Apa maksud jadi ahli Quran? Jangan tinggal baca Quran ni. Ahli Quran ni bukan mesti hafal Quran, tapi jangan tinggal baca Quran tuan. Ramadan ni dah bagus dah. Kita tak tinggal, tiap-tiap hari kita baca. Lepas Ramadan teruskan. Kalau tak bawa mushaf pun, duduk, ya Allah aku nak baca Quran ni tapi tak ada mushaf. Baca apa Al-Ikhlas je. Baca Al-Ikhlas. Ada orang tak hafal Al-Ikhlas ke? Tak pernah kita jumpa tu. Baca 3 kali dapat macam khatam Quran. Lepas tu puasa Isnin, Khamis, hari putih, supaya kita di akhirat besok ni Quran dengan puasa ni beri syafaat kepada kita. Kemudian banyakkan selawat tuan-tuan, supaya dapat kita besok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan setakat selawat je. Tapi insya-Allah kalau kita dah lazimkan selawat, nanti Allah bagi kita hidayah dan taufik, kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu permulaan dia. Selawat-selawat banyak. Nanti Allah bagi satu. Mana yang Rasulullah suruh buat tu kita akan buat dengan mudah. Kunci dia nak tanam cinta ni kena selalu sebut, tuan-tuan. Selalu sebut. Siapa kita nak cinta? Nak cinta Rasulullah, selalu sebut Rasulullah. Nak cinta Allah, selalu wirid, zikir. Itu dia. Kalau kita sebut nama orang perempuan ni, orang perempuan tu lah yang kita cinta. Kan? Lebih malang kita nak sebut benda tak elok. Jadi bila orang jolok je melata, keluar mencarut sini, mencarut sana. Sebenarnya itu tanda apa yang kita ingat. Dia kalau kita duk wirid zikir, subhanallah, alhamdulillah, macam mana terkejut pun dia Allah. Tapi apa yang kita wirid zikir, kalau benda tak elok keluar. Cocok je, pak, dia keluar mencarut semua. Semua jenis kemaluan dia sebut. Jadi baik tuan, itu saya cuba apa baca ikhtisab, maknanya walaupun ayat dia kata janganlah kata-katamu tidak bertepatan dengan perbuatan, itu kepada Saidina Umar, tapi kita ambil, kita kena ingat dengan diri kita. Kita kempen orang cinta Rasulullah, kita cinta ke tidak? Kita kempen orang suruh selawat, kita selawat ke tidak? Kan? Kita kempen orang suruh baca Quran, kita baca Quran ke tidak? Kita kempen orang supaya apa? Puasa, kita puasa ke tidak? Kita tengok. Baik tuan-tuan. Jadi yang terakhir dia cakap tu, bergelumanglah dalam kebenaran dan jangan gentar dengan celaan dalam menegakkan hukum Allah. Apa dia ingatkan Saidina Umar? Hari-hari fikir untuk buat benda baik, tegakkan kebenaran. Dan bila kita tegakkan kebenaran atau buat benda baik ni, jangan harapkan pujian, tuan-tuan. Jangan harapkan pujian dan bersedia berlapang dada dengan apa? Celaan. Sebab memang Rasulullah dah ingatkan, setiap nikmat itu akan dihasad. Kita dapat buat benda baik, kita dapat tegak kebenaran, itu nikmat sebenarnya. Dan pasti ada yang hasad. Pasti ada yang hasad. Paling tidak boleh tu, alah, kalau setakat buat macam tu, aku boleh. Jadi kalau tak betul-betul kita dengar, bangka sakit hati aku. Abaikan tuan. Macam kalau setakat apa ni, kalau setakat apa sediakan apa more macam tu, sektor aku boleh buat lebih baik lagi. Jadi kan kita kat sini sektor-sektor kan. Dah, tuan-tuan kalau boleh sediakan mihun, hantar mihun je. Cok kodok pun hantar cok kodok je. Yang penting apa Islam? Ikhlas ya, ikhlas. Sektor kita memang tak mampu. Jangan ikut sektor yang kadang sate lah, apa ni. Itu dia boleh. Ada sektor payah nak dapat kutipan, hanya boleh buat lempeng kelapa je. Lempeng kelapa, cita apa? Sambal tumis. Tak ada orang buat lagi. Buat lempeng kelapa secara sambal tumis. Sedap tu. Tapi ada orang cakap, buat macam mana pun kebaikan ni pasti ada orang komen. Jadi abaikan. Yang penting kita buat lillahi ta'ala. Pun juga ada orang komen. Ada. Paling tidak pun saya syukur ni. Aku letak apa tandas tu, apa VVIP pun dia marah juga. Masuk je lah. Kau lah VIP. Syukur tanda OKU tu itu kita tukar kan. Sebab apa YB nak, tapi tak tukar balik. Itu terkunci pula tu. Terkunci tak buka-buka. Dah buka lah. Boleh masuk lah. Tapi stiker tu kita letak apa VIP lagi. Tapi boleh masuk lah tu. Ada orang, Wari ada orang komen tak? Ada kan. Tapi teruskan buat kebaikan dan duduk di atas landasan kebenaran. Abai je, abai. Saya ada orang komen tak? Ada. Kan? Nizam selalu komen saya.
Susah betul dia ni. Telefon tak angkat, telefon tak angkat. Paling tidak tu. Betul pasti ya? Artinya aku datang petang. Imam ada orang komen? Ada. Aku nak bayar fitrah tak dapat-dapat lagi. Aku datang, dia tak bawa. Jadi Ustaz, yang penting kita azam buat benda yang baik, tinggal benda yang buruk. Lepas tu orang komen tu yang baik kita ambil. Yang dia cakap ngepik-ngepik itu kita abai je. Dan yang lebih baik apa? Kita maafkan. Maafkan sebelum dia minta maaf. Allahu Akbar. Sebab apa? Kita nak tak kita dimaafkan? Kita dengan kita ni ada dosa tak? Ada dosa. Nak tak kita dimaafkan? InsyaAllah kita mulakan dengan memaafkan orang. Mudah-mudahan Allah permudah. Paling tidak besok bila kita dah meninggal. Dah meninggal dah Samsul. Saya ada salah dengan tuan-tuan kata aku maafkanlah. Kan? Apa saksi kita kat atas jenazah ni? Baik. Itu ada nanti Tok Sidang cakap. Kita halalkan apa yang dia makan. Kita maafkan salah silap dia. Betul? Silap-silap kita ada hutang pun orang tak bayar-bayarlah dia kata. Jadi tuan-tuan dan pemaaf, insya-Allah ini kuliah akhir untuk Ramadan ni kan. Ada sekali lagi. Jadi dah panas. Sekian. Mudah-mudahan ada kebaikan.